kelas ni. Sekejap. Alright, basically previous class 3 kali yang kita tak jumpa tu saya dah explain macam mana kita nak kira ataupun dapatkan cost sales dan juga cost percentage. Okay, so minggu lepas saya bengkel khusus cost control juga untuk pensyarah dan penceramah tu pun ada ajar jugalah. Cuma method yang dia ajar tu untuk pensyarah ada complicated sikit. Jadi kepada pelajar memang saya nak pelajar ingat segitiga ni. Okay, sebab bila awak dah tahu kedudukan segitiga ni, cost di atas, sale kat sebelah, cost percentage dekat belah kanan, jadi mudah untuk awak dapatkan kira-kira pengiraan setiap nombor yang diminta. Okay, so seperti biasa, kalau nak cari cost, awak tutup cost dekat atas, awak akan ada sale dan cost percentage di sebelah. So bila dia dua-dua di sebelah, hanya perlu darab sahaja. Alright, and then number 2, sale. Kalau nak cari sale, tutup sale dekat segitiga tu, ada yang tinggal hanyalah cost di atas, cost percentage di bawah. Jadi bermaksud cost bahagi cost percentage, right? And last adalah cost percentage. Awak tutup segitiga bahagian cost percentage, yang kekal di dalam segitiga itu hanyalah cost bahagi dengan sale. Tapi kena ingat, kalau nak dapatkan cost percentage, lepas awak bahagi cost dengan sale, darabkan dengan 100 sebab jawapannya dalam bentuk persen ataupun peratus. Okey, untuk cost dan sale, okey, 1 dan 2, nilai dia adalah dalam bentuk ringgit ataupun mata wang lah. Kalau soalan tu bagi bentuk dolar, awak kena letak dekat jawapan tu ada dolar, berapa nilai dia. Okey, kalau cost percentage, yang tu jangan letak ringgit depan, belakang ada persen. Salah. Kalau cost percentage hanya nombor dan persen sahaja. Okey, clear semua? Clear. Okey, so saya nak tunjuk lagi sekali yang ni. Hari tu saya minta pelajar buat latihan kan, saya ada bagi. Okey, kita recap balik macam mana nak dapatkan hari tu saya minta cari cost ke cost percentage ah? Yang ni dulu. Cost percentage soalan yang ni Okey, so kita tengok balik macam mana nak dapatkan cost percentage. Saya akan tunjuk balik cara kerja saya, cara kira. Sekejap. Okey, so saya nak tunjukkan lagi sekali macam mana nak dapatkan cost percentage supaya awak boleh ingat. Okey, macam biasa, perkara pertama kita tulis ataupun lukiskan dulu segitiga ni. Cost, sale, cost percentage. Alright. Dan untuk cost percentage, saya tutupkan dia jadi hanya ada cost dan sale. Jadi formula kita adalah cost bahagi sales darab 100. Okey, jadi kita tengok contoh soalan A. Alright. RM 200 cost dan sales RM 700. Jadi kita kena tengok cost akan dibahagikan sale, di mana RM 200 bahagi RM 700. Tolong saya tekan kalkulator, berapa dapat? 0.28571. Okey, awak akan dapat perpuluhan dulu. Okey, 0.2857 panjang-panjang bla 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 kat belakang. Tapi saya ambil 4 titik perpuluhan sahaja. Jadi bila dia minta percentage, ingat saya cakap
kita kena darabkan dengan 100. Jadi perpuluhan ni 0.2857, awak darab 100. Okay, so bila kita darab 100, cara mudah dia, kalau awak tak nak tekan kalkulator, awak boleh gerakkan 2 titik perpuluhan ke belakang. Okay, ini basic matematik. Kalau 100, kita ada 2 kosong. Jadi bila 2 kosong, pergerakan dia 2 kali. Jadi daripada titik perpuluhan yang kat depan ni, awak gerakkan dia 2 kali. 1, 2. Okay, jadi bila awak dah gerakkan dia 2 kali ke belakang, awak akan dapat 28.57%. Okay, clear tak? So untuk bahagian cost percentage ni, ada apa-apa masalah ataupun yang tak faham? Kenapa kita tak mudahkan dia 57? Okay, bagus. Soalan awak dia macam ni. Masa kita bahagi ni, 200 awak dah bahagi 700, you akan dapat banyak ni kan. Masa yang first ni, jangan bunda lagi. Maksudnya, kita remain dulu jawapan yang ni, 2857142 bla 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 tu. Lepas awak darab 100, bila awak dah dapat yang ni, awak boleh bunda kepada nombor terdekat. Kalau yang saya belajar kursus hari tu, bila kita dah dapat macam ni, 28.57, awak bunda jadi 28.6. Maksud dia jawapan yang terakhir tu baru awak boleh bundakan dia kepada satu titik perpuluhan sahaja. Kita tak boleh bunda awal-awal dekat bahagian atas ni sebab nanti value dekat bawah dia akan banyak lari. Okay, clear tak? Alright, saya tunjuk lagi satu contoh untuk awak tengok. Saya ambil yang ni lah, bahagian nombor D lah. Okay, kita ambil D. Okay, kalau D cost dia RM 21680. Okay, sales RM 750. Okay, so macam biasalah kita bahagikan dulu. 216 80 sen bahagi 750. So kita akan dapat berapa jawapan awak? Anyone? 0.2890. Alright. Asyik Nasri jawab ni. Awak kat hospital okey ke? So 0.2890, dia ada 6 kat belakang ni. Boleh lah, saya ambil je. Okay, so dah dapat 0.28906, you darabkan dengan 100. Okay, so macam biasa kalau malas tekan kalkulator, gerakkan sahaja titik perpuluhan ini 2 kali ke belakang. 1, 2. So awak akan dapat 28.906. Kita akan bundakan lagi, awak akan dapat 28.9%. Okay, clear? Yang perempuan senyap je ni, ada ke tak ada ni? Saya nak kena make sure semua faham, okay? Sebab nanti quiz akan ada bahagian soalan yang ni, alright? Sebab kita dah chapter 3, supposedly kita ada quiz. So quiz saya akan beritahulah next week. Alright, so kita dah settle cost percentage. Kita akan pergi kepada soalan seterusnya iaitu cost. Macam mana kita nak dapatkan cost. Alright, so saya akan lukis sama macam biasa. Cost, sale, cost, percentage. Okay, so untuk dapatkan cost, tutup cost ke atas. Yang tinggal hanyalah sales dan cost percentage. So the formula will be, apa dia formula cost? Okay, good. So sales darab cost percentage. Okay, so kita ambil contoh nombor 1. Cost percentage dia
cost percentage bersamaan dengan 26% and sales dia adalah 500. Dapatkan cost. Okey. So bila dah ada dua ni, hanya perlu darab sahaja. Okey. So kita buat 500 darab dengan 26%. Okey. Cuba pelajar dapatkan jawapan dekat saya. 17,000. Okey. Kalau ada kalkulator, saya tahu nampak tak? Okey, kalkulator saya ni. Okey. Sales darab cost percentage. So, sales kita 500 darab. So, cost percentage kita 26. Saya terus tekan persen. Nampak tak? So, saya terus tekan persen kat sini. So, terus keluar jawapan 130. Betul? Okey. So, jawapan cost kita adalah RM 130. Okey. So calculator, sebab tu sebenarnya saya prefer calculator paling basic je. Sebab kalau saintifik sangat, you terlalu banyak simbol, nanti you akan pening. So saya ulang lagi sekali, cara untuk tekan kat calculator ni hanya terus direct dekat simbol persen tu. Okey. So tadi 500 darab, okey, saya tekan darab 26%. 26, saya tekan persen. So dia terus keluar 130. Kalau manual, cara manual pun boleh. Cuma dia sedikit panjang lah. Okay, kalau manual, saya kena pecahkan macam ni. Okay, tengok saya tulis ni. 500 darab dalam kurungan 26/100. Okay, kenapa 26/100? Sebab kita dah pecahkan dia 26% tu. Okay. Jadi apa yang perlu pelajar buat? 500 darab, awak bahagikan dulu. Kalau 26% ni sebenarnya adalah 0.26. Macam ni 26 bahagi 100. Dia adalah 0.26. Okay, so 500 darab 0.26. Awak tetap akan dapat RM 130. Clear tak? Clear. Okay, so awak ada dua method lah. It's either you terus tekan dekat calculator macam yang saya buat yang ni, method A ni. Kalau you nak double confirm jawapan you betul, then you boleh try method B. Sebab somehow dekat calculator ni kita tekan, mungkin kita tak perasan simbol mana kita tekan. Just untuk double confirm, boleh check guna method B. Alright. So kita try soalan yang mana ni D lah. Ya. Kalau 500 darab dengan 26 kita dapat, lepas tu kita bahagi lagi dengan 100. Kalau yang lain-lain tu dia akan lari ke boleh je? Awak cakap tadi 500 darab 26 dulu. Dapat jumlah tu, lepas tu kita bahagi lagi dengan 100. 500 darab 26 bahagi 100. Pun boleh sebenarnya. Boleh. Dia macam ni lah. Dia lebih kurang macam yang ni. Cuma beza dia kalau C tu, saya buat C lah Okay. Cuma kalau yang C, tadi siapa? Nasri Ya, saya. So awak cakap tadi 500, awak buat 26 macam ni, bahagi 100 kan? Macam ni kan? Nampak tak? Mana kamera ni? Okay, so sebenarnya yang ni pun boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau saya prefer B ni. Maksudnya saya bahagi dulu yang dalam kurungan. Sebab kalau kita buat C, bila value awak dah besar, awak bahagi, saya takut makin besar value, apa orang panggil lah, kadar kesilapan kita tu pun akan tinggi juga. To be safe, bahagi je dulu 26 bahagi 100, baru kita darabkan dengan 500. But it's up to you lah, nak buat C pun boleh. Tapi saya prefer B lah. Okay? Tak ada masalah lah, C pun boleh dapat jawapan juga. Alright. Puan,
Kejap bang, fokus nak screenshot. Dekat mana? C. Yang semua sekali. Nampak ke semua ni? Dekat B sikit bang. Nanti saya ambil gambar pun tak apa. Okay. Alright, okay, kita buat satu lagi contoh. Untuk cost ni, kita ambil D ni soalan dia. Okay, kalau D, cost percentage dia 33.6%. Alright, and then sales kita adalah RM 1065. Tolong dapatkan saya jawapan. Kita tengok sama tak masing-masing punya jawapan. Okay, try kira. 37.84. 37.80. Okay, so kita try. Alright, so tadi kawan awak ada dah bagi jawapan. Cara paling cepat terus sahaja darab gunakan dekat kita punya calculator. Okay, so kita ambil je 1065. Darabkan sahaja dengan 33.6 tekan persen. So awak dapat 3,507 3,000 pula. 357.84. Sama, betul? Betul. Okay, so ingat macam saya cakap tadi, kalau cost kena ada nilai ataupun simbol wang ringgit dekat depan. Okay, jadi cost dia bersamaan ringgit Malaysia 357.84 sen. Kalau yang macam ni, dia tak ada anak-anak dah. Maksudnya dekat kalkulator kita, dia tak ada dah 841 bla bla bla, tak ada. So terus je ambil jawapan ni. Kerana bentuk ataupun sen ni, dia ada 2 kali 20 je. Maksudnya 84 sen. Kita tak ada 842 sen, tak ada. So terus je ambil 100% nilai ni, letakkan dekat kertas jawapan awak. Alright, kalau you rasa confused nak kena bunda atau tak, boleh buat alias lah. Maksudnya ni jawapan yang first 357.84 sen ataupun alias RM 357.80 sen. Sebab kenapa saya bunda 84 jadi 80 sen? Sebab 4 nilai dia rendah daripada 5, kita kena balik kepada kosong. Betul tak? Ingat tak matematik sekolah? Kalau nilai 4 tu contoh macam 5 ke atas sebagai 6 atau 7, 8 gitu, kita pergi pada 5. Dia bukan macam ni. Tu siapa tanya tu? Bagus soalan awak. Macam ni. Kalau jawapan awak, saya conteng kat bawah ni. Contoh kita dapat RM 357.86. Okey, contoh. Saya kena bunda jadi berapa ni? 9. Pandai. Kenapa 9? Sebab 6 dia dah lebih daripada 5, kita kena tambah 1. So 1 tu kena pergi ke sini. Jadi jawapan terakhir kita adalah 357.90. Clear tak? Kawan-kawan ingat lagi bunda nombor? Okay. Alright. So cost. Semua dah nampak. Saya akan pergi kepada sales pula. Alright. So untuk sales, cost percentage. Macam mana nak dapatkan formula sale? Okay, so kita tutup sale. Yang tinggal hanyalah cost bahagi cost percentage. Alright, so formula kita cost bahagi cost percentage. Alright, kita tengok contoh soalan A. Okay, dia minta cost percentage. Kalau awak perasan saya susun soalan, kadang-kadang saya sengaja letak dulu cost percent dekat depan, cost dekat belakang. Maksudnya
Cost percent ni 30%. And then cost kita RM88. Okay. Kadang-kadang pelajar dia terus ambil je yang depan bahagi dengan yang belakang. So kalau depan soalan kita cost percent dulu, belakang baru cost. Jadi kadang-kadang pelajar dia terus bahagi 30% bahagi cost. So itu salah. Jadi jangan tengok susunan di soalan. Okay. Apa-apa hal you kena refer kepada formula. Okay. So formula cakap cost dulu baru bahagi dengan cost percentage. Jadi soalan kita kena ambil ni lah 88 bahagi dengan cost percentage 30%. Okay, tolong saya dapatkan jawapan. 26.4. 26.4. Betul ke? Orang lain? Cuba tekan. Ingat formula. Cost bahagi cost percentage. Okay. Alright. So ini pun sama. You boleh terus direct tekan di calculator. Cuma make sure jangan salah lah. Mana dulu? Cost dulu ke cost percentage dulu? Okay. Kalau sale, cost dulu bahagi cost percentage. Okay. So kita tekan 88 bahagikan dengan 30%. Saya tekan bahagi. Saya tekan 30%. So saya akan dapat 293.333. So bila dia keluar jawapan infinity, still kita ambil 2 titik perpuluhan saja di belakang. Alright. So jawapan dia akan jadi FM 293.33. Itu sahaja. Alright. Saya ambil lagi satu contoh kita buat. Yang nombor besar sikit. Okay, kita ambil C lah cost percent ni. 37.6% dan cost dia 1,500. So kita kena bahagi dululah. RM 1,500 bahagi 37.6%. So berapakah jawapan yang awak dapat? 2.506. Cuba tekan lagi sekali. Nasri ke tu? Cuba tekan lagi sekali, takut salah. Dia dapat 989.3. Okay. So tengok saya tekan. So cost kita tekan dulu 1,500. You bahagikan dengan 37.6. Betul? So 37.6%. Awak akan dapat mana ni? 3,989.361 bla 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 bla. Okay, so ini adalah jawapannya. RM 3,989.36. Okay. Saya nak, okay, tadi bila saya minta pelajar kira, kadang-kadang kita akan dapat macam-macam jawapan. Alright, ada yang bagi dapat jawapan besar, ada yang dapat jawapan kecil. Okay, apa yang saya nak highlight dekat sini, kalau soalan tu minta sales ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil jualan, sale. Sales ni maksud dia adalah jumlah keseluruhan ataupun hasil jualan awak lah. Kiranya kalau dekat sini dia dah stated cost ni maksudnya modal kita. Okay, cost kita modal berharga RM88. Jadi awak rasa sales tu adakah dia lagi besar daripada nilai 88 ataupun adakah sales tu dia lagi rendah daripada cost? Kalau fikir logik. Banyak. Okay. Dia macam ni lah. Cost adalah modal kita. Bila kita berniaga, kalau modal kita RM10, kita nak sale kita lagi tinggi lah daripada modal. Barulah kita panggil pulang modal, betul. Jadi sale awak hendaklah lagi besar daripada cost awak.
Okay, sebab tu bila awak dapat soalan macam ni, awak confused. Bila awak kira tiba-tiba soalan yang ni awak dapat value RM50 daripada kos ni 88. So must be something wrong lah dengan pengiraan awak. So kalau dapat rendah daripada kos, awak kena kira lagi sekali. Okay, sebab kalau soalan A, kalau tengok kat sini, kos dia RM88, sales dia RM293.33. Macam tu. Maksudnya itu salah satu trik lah untuk you double confirm dengan jawapan you. Alright. So macam ni kan, sale dia 293, modal dia baru RM88. Kiranya dah berbalik modal lah, dah untung lah dekat situ. Sama jugalah dengan yang bawah ni, yang C ni. Okay, modal dia, cost dia. Jangan confuse cost samaan dengan modal lah. Okay, kita punya modal, bahasa lain apa? Modal lah, cost lah. Okay, kalau segala perbelanjaan untuk awak berniaga tu semua adalah RM1,500, jadi kita hendaklah menjual barang dan segala item yang kita ada tu hendaklah lebih daripada kos. So yang ni jawapan dia RM3,989.36. So ini adalah logik lah jawapannya. Sama juga, okay, yang ni. Kalau yang ni, dia terbalik lah. Bila dia minta kos, okay, kalau dia dah ada nilai sale, bila minta kos, hendaklah jawapan itu lagi kecil daripada sale. Okay, macam kat sini, jualan awak bersamaan dengan 500, jadi kos awak kenalah kecil daripada tu. Betul? So, sales awak 500, bila kita cari nak dapatkan kos, then you akan dapat 130. So, logik lah modal awak ataupun kos awak baru 130. You niaga jual-jual, sales atau untung awak dapat 500. So, itu triknya. So, saya harap pelajar clear lah. So, tak adalah nanti bila saya bagi soalan, awak dapat nilai untuk kos ni lagi besar daripada sale. Kalau kos lagi besar daripada sale, apa akan jadi dengan company awak? Rasa-rasa apa jadi kalau modal awak besar daripada nilai sale awak? Bankrupt, rugi dan sebagainya. Belajar entrepreneur tak SEM ni? SEM 2 ke entrepreneur? Yes. Ada kena berniaga tak kalau musim COVID ni? Kalau sebelum ni pelajar di poli dia akan ada hari entrepreneur tu, jadi pelajar akan produce item lah. Maksudnya apa-apalah you jual je apa-apa. So daripada situlah you akan tengok berapa untung, berapa rugi dan sebagainya lah. Okay, itu selingan. Okay, so untuk hari ni saya takkan, sekejap saya akan tunjuk sikit lah. Okay, saya pause.